Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, semua berada dalam keadaan sihat walafiat, saya mengharapkan dan saya doakan. Malam ni saya nak tanya you all. Tadi saya tengok ada orang jawab tentang kunyah makanan. Kita mula tanya berapa kali, ada seorang tu jawab, saya tak kunyah langsung pun ada. Ada seorang tu kata lambat sangat dia makan sampai 1 jam sekali duduk. Sampai orang dah mungkin malas nak duduk dengan dia lagi dah. Bila dia datang je orang malas nak teman dia. Ataupun adik-beradik dia dah kenal dia. Kalau kau duduk, kau makanlah seorang-seorang. Lepas pada paling-paling orang duduk setengah jam lah kan. Makan betul tak? Yang biasa-biasa. Tapi saya nak cerita ni, ada orang tulis kata, oh dia bilang-bilang lebih kurang 14-15 kali. Bagus juga ada orang bilang. Tapi sebenarnya saudara-saudara sekalian, saya tengok yang Dr. Maza punya yang tip tentang ada orang claim yang kita kena kunyah sampai 44 kali dalam katanya ada hadis dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah Dr. Maza dah jelaskan dan telah leraikan masalah tu. Saya bukan ustaz, jadi saya kena refer pada orang-orang yang kira ni lah top orang panggil perihal agama ni. Jadi mufti Dr. Maza dah kata tidak ada hadis yang mengatakan tentang kena makan atau kunyah sampai 44 kali. Tak ada. Cuma Dr. Maza bagus, dia bagi joke. Dia kata kalau kau dah beli daging yang mahal-mahal sampai 8,000 1 kilo, yang tu kau kena kunyah sampai berpuluh-puluh kali pun tak apa. Pasal apa? Kalau kunyah cuma 4 kali dah telan, rugilah 4 kali RM8,000. Maksudnya banyak duit yang habis. Itu mungkin masuk akal juga. Tapi yang penting ialah banyak juga peserta-peserta yang buat program kat luar sana mengatakan dia orang dapat figure 32. Saya pun cari satu hari saya cari kat mana kau dapat angka 32 ni. Rupanya dia kata lebih kurang sama dengan angka gigi you. Okey lah, itu kebetulan agaknya. Dan seorang tu daripada India tak salah dia orang ni banyak magic show yang dia kata dengan buat macam ni dia boleh kuruskan badan. Yang tentang kuruskan badan tu masuk akal, tapi sama ada 32 ataupun 42, seorang yogi master pula kata, oh zaman-zaman dulu dia kena ikut dia punya tok guru mentor dia orang kena 24 kali pula. Woi, saya kata ni dahsyat belaka. Okey, beginilah. Saya nak bagi tahu kat you. Okey, yang penting sekali kita kena lebih daripada apa yang kita buat sekarang. Saya tahu sangat-sangat bukanlah saya nak mengatakan kalau saya buat, orang lain pun buat, tapi kita ni manusia yang biasa. Sebab bila kita pergi makan, kan kita tengok tak? Kenduri terutama sekali. Kan satu meja tu katakan 8 orang ataupun 10 orang. Kan kita tengok kita habis tu hampir-hampir sama. Betul tak? Dia dah ambil dessert, kita pun ambil dessert. So kita berarti kunyah kita tu lebih kurang hampir sama. Cuma kita tak tanya kau berapa kali, aku berapa kali. Jadi beginilah. Yang penting sekali ialah kita ambil lah lebih kurang antara 25-30 kali ke, tak jadi masalah bagi saya. Yang penting ialah tengok texture, tahu tak? Kalau bahan tu you ambil bahan yang contohnya roti, takkan sampai 32 kali, betul tak? Roti sekeping yang roti putih tu. Sebab itulah lagi bahan makanan yang terlalu cepat you habis telan terus, terutama sekali yang karbohidrat atau gula. Nombor satu dah lah cepat kita gigit dan dia tertelan. Kalau kita tak mau telan pun dia akan resap sendiri. Dia akan orang panggil apa? Delerai, betul tak? Dia jadi macam dah cair sendiri, betul tak? Dia melt. Jadi bila dia dah lebur sendiri tu, kita nak kunyah kosong macam mana? Sebab itulah benda-benda dalam D&D diet, you perasan tak? Selalunya ada berserat, ada buah-buahan, ada yang macam kalau you tengok tu mestilah orang panggil apa? Fiber tu kalau tak nampak pun tak apa. Sebab dia lambat laun dia mesti ada sedikit feel dia punya gigit tu. Kalau tak ada feel langsung, you nak kunyah macam mana? Satu lagi, kalau boleh ambil banyakkan sayur-sayuran, ke kacang semua tu. Sebab apa saya kata tu? Dan sayur-sayuran tu jangan sampai celurnya, sampai dah orang kata apa, lembik, dah layu, dah tak ada apa lagi nak digigit. Masuk je lebih kurang 5 kali dah boleh telan. Itu yang jadi bahayanya. So pendekkan cerita,
32 kali ke ataupun 44 kali ke, tak jadi hal bagi saya. Yang penting ialah nombor satu, dengar dia punya trik dia ialah you kena conscious. Saya ulang lagi sekali, you kena sedar yang kita semualah, bukan you saja, kena sedar yang kita tengah makan. Saya nak tanya you, tadi masa kita makan malam tadi, you sedar tak you tengah makan? Ataupun tak tahu dah habis dah? Jadi nombor satu ialah kesedaran. Saya mengaku kadang-kadang saya tak sedar. Bahkan kadang-kadang yang bahayanya kita ada distraction, tahu tak? Kita tengah tengok, macam saya suka tengok, terpaksa nak belajar lagi ke, kadang-kadang masa kita minum ke makan, terutama sekali makan lah malam ni macam cerita kan, kita terdistract, kita tertarik cerita pandangan, fokus kita kepada iPad lah, kadang-kadang sambil makan pakai phone lah, baca WhatsApp, kadang-kadang jawab sambil mulut tu makan, ambil handphone. Kadang-kadang boleh juga you kunyah tu lambat sikit, tapi kadang-kadang you tak sedar, you kunyah sedikit, you dah lepas masuk. Itu bahayanya. Nombor satu. Nombor dua, you rasa bagus tak? You rasa sedap tak? You rasa makanan tak? Maksudnya boleh enjoy tak makanan tu? Ataupun sedap macam mana pun tak tahu, tertelan aja. Yang ni yang membolehkan you nanti malam lepas ni tak boleh makan dah. Ni dah bukan waktu makan, kecuali nak minum sikit-sikit, ambil kacang sikit, tak apa kan. Selalu saya katakan dia ni diet lepas pukul 8 dia gosok gigi dah. Faham tak? Kalau nak ikut sistem saya lah, saya pun kalau lapar sangat, saya makan sikit-sikit buah-buahan ataupun ke kacang boleh. Okey, sambung. So kalau you tak rasa bagus tentang makanan, apa you rasa pun tak tahu lepas je, berarti tak kira berapa kali pun you dah salah. Dan sebab itulah bila orang atas pada 20-30 kali kunyah, mau tak mau dia sedar. Sebab apa? Dia macam bilang, mula-mula tu dia rasa pelik, tapi dia ikut. Ada waktu, kalau 30, minimumnya katakan you ambil 20 saat. Jangan-jarang you ambil satu macam tu. Pelik sangat pula kan. Dia natural. Mula-mula slow sikit, bila ujung-ujung tu dia laju sikit, betul? Tetapi jangan sampai you tak sedar, you tak boleh rasa. Dan nombor 3 ialah, boleh tak you sambung buat tu berkali-kali, maksudnya istiqomah. Kalau yang tak istiqomah ni, you kena kontrol diri you, disiplin sampai dia jadi istiqomah. Sebab tu orang kata, bila you makan, katakan ada sudu lah, bayangkan kita ada sudu, bayangkan. Sebab kita banyak kali makan dengan tangan kan. Tapi yang selalu makan dengan sudu, bayangkan you kena letak sudu tu di antara setiap suap, letak, baru dia jadi lambat daripada biasa. Kalau selalu you ambil 10-15 kali kunyah, yang ni minimumnya mungkin boleh tambah lagi 5-10 kali lagi. Jadi 20-25 kali. Ataupun kalau nampak keras sangat, degil sangat, ambil 30 kali. Boleh? Sebab apa? Bila you sedar macam tu, you akan juga tahu banyak dah masuk dalam badan you. Kalau tidak, kita ikut yang telah dilungguk dalam ataupun atas pinggan. Betul tak? Lagi tak habis, kita rasa macam sayang ataupun membazir. Tapi kalau ikut sistem yang saya nak kongsi dengan you, dan saya sendiri nak betulkan keadaan saya pun bermasalah ni, sebab tu saya suka belajar benda ni. Rupanya aku pun laju sangat. Kat mana you boleh tengok tu? Sebab you selalu habis lebih awal pada kawan you. Walaupun hampir sama, tapi you antara pemenang. You dah basuh tangan, dia baru nak habiskan suapan yang terakhir dia. Faham? Jadi kita slow down, biar kita jadi bersama dengan mereka, tapi kita antara yang last untuk mulakan. Dan you akan merasakan you tidak begitu lapar lagi dah, kalaupun you tak tambah makanan yang orang kata apa, banyak daripada biasa. Dan dah didapati kajian, orang yang slow makan dan banyak kali kunyah, dia adalah orang yang makan kurang by 20%. Saya ulang, kalau you tambah cuma 10% berapa kali you gigit, katakan daripada 15 jadi katakan 20 kali, you akan berkurangan nanti. Makan you tu hampir 20% daripada jumlah yang you biasa makan. Sama rasa kenyang, sama rasa puas, tetapi tengok-tengok ada balance yang you kurang hampir 300 kalori. Sesiapa saja yang boleh kurang makan hampir 350 kalori, setahun dia akan kurang 16 kilo. Saya ulang, kalau satu hari dia boleh kurangkan 350 kalori, lebih kurang satu pinggan nasi lah.
dengan you punya katakan satu ekor lauk ataupun satu mangkuk sayur, dah 350 kalori. Jumlah you boleh habis minus 350, bertolak 350. Setahun you akan selamatkan badan you lebih kurang 16 kilogram kalau nak turunkan berat badan, dengan cuma kunyah lebih banyak kali daripada biasa. Berapa banyak kali lebih? Buatlah 50% lebih ke atau 30% lebih daripada kebiasaan anda sekarang. Lepas tu sekali-sekala you ada masa bilang lah. Macam kita buat zikir tu kan 33 kali kan, kita tahu kat mana nak berhenti kan. Cuba you ikut tu tengok. Hoi, itu saja dah satu kejayaan bagi anda. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Nombor satu, kita kena faham bahawa digestion ataupun pencernaan makanan ni, semuanya bermula daripada mulut. Jadi pemakanan kita, digestion dalam bahasa sains adalah bermula daripada mulut. Jadi kalau orang kata semua masalah berpunca daripada stomach, betul, itu bahasa direct. Tapi bahasa sains yang sebenarnya atau bahasa proses bermula daripada mulut. Berarti semua penyakit pun bermula daripada apa? Mulut. Faham? Dari segi makanan dan nutrisi. Baik, satu. So, digestion bermula apabila keluarnya dia daripada parotid gland. Dia ada satu gland, ada 3 kat sini sebenarnya. Tapi yang paling besar nama parotid gland, bawah jaw ni, angle kita ni, di sudut belakang gaham kita yang belakang bawah telinga ni, dia panggil parotid gland. Itulah sebenarnya bermulanya tapak pertama, langkah pertama makanan tu didigest. Bila keluarnya saliva, ada 2 jenis enzim. Satu dipanggil lysozyme yang akan membunuh bakteria-bakteria jahat, dan juga kalau ada bahan-bahan toksik, ada apa-apa, dia akan berasa, you akan rasa metalik dan sebagainya tu. Ataupun satu lagi dinamakan parasite. Dia boleh membunuh. Kat situ dah step pertama. Nombor 2, bila nampak makanan saja, bau makanan saja, ingat makanan saja, dia dah mula keluar. Berarti dia dah prepare dengan air liur campur dengan amylase pula. Ada satu lagi enzim nama amylase. Mau tak mau, kalau tak cukup amylase campur dengan air liur, tu satu cerita. Sebab tu kalau you tak cukup minum air, rugi. Sebab apa? Kita perlukan amylase dengan saliva tu untuk apa? Untuk jaga you punya karbohidrat. Jadi pemakanan yang asasnya karbohidrat, mulanya bukan dalam perut, tetapi mulanya dalam mulut. Jadi sebab tu you kena bagi peluang supaya dapat 50% daripada digestion karbohidrat terutama sekali. Nombor 2, ada sedikit fat yang ada sikit digestion, tapi fat kat bawah sana. Protein pun kat dalam perut bermula. Dia jarang kacau kat bahagian ni. Dia biarkan karbohidrat ambil kesempatan untuk didigest dahulu. Sebab tu dia, kenapa? Sebab Tuhan jadikan fitrah karbohidrat tu kena cepat tukar jadi gula supaya jadi tenaga. Yang balance nanti dia turun ke bahagian small intestine, baru dia complete, baru dia sempurna. Tapi kalau banyak kat sini tak buat, kerja dia jenuhlah kat bawah. Itu yang jadi kembung, keluar gas, rasa segah. Pasal apa? Kadang-kadang constipate, sembelit, kadang-kadang diarrhea pun boleh berterabur. Sebab apa? Kat bawah sana kena proses dengan tambahan minyak, lemak-lemak lagi, dan protein yang tak settle kat perut, terus sampai kat bahagian small intestine. Itu yang small intestine jadi banyak kerja sangat. So you akan membantu kalau you mengunyah lebih daripada sepatutnya. Saya ulang, lebih daripada sepatutnya, saya kata selalunya sekian, you tambah lagi 50 ke 100% pun bagus. Kalau you kaki yang pakai lahap, pakai telan je. So nombor 1. Nombor 2 ialah you mengurangkan masalah sakit tekak ataupun esophagus tu akan dilindungi. Kalau selalu keras, makanan tu tak dikunyah, pakai tolak je. Kalau nasi pun tolak, lama-lama dia bergaris juga kot bahagian kerongkong you, dia bahagian esophagus. Bahkan kalau you makan buah-buah seperti jambu dan sebagainya, tolong kunyah elok-elok, nanas ke apa-apa pun, asalkan buah apple pun yang tu tolong. Saya seorang tolong kunyah 3-40 kali pun tak apa. Faham?
Okey, biar lebih daripada yang you buat sekarang. Okey, berarti seolah macam you dah letak you punya garpu dan sudu, dan you ambil waktu untuk kunyah, sedarkan you tengah makan dan tengok apa yang you rasa. Selalunya you akan nombor seterusnya ialah bila dia dah cukup kecil, you membantu, saya kata apa, perut dan membantu small intestine untuk tidak bekerja keras. Jadi dia lebih bagus, dan bakteria tunggu cuma nak makan je kat bawah sana kan. Dia bila cepat, senang, laluannya tidak terbatas, maka bakteria pun tunggu happy je sampai. Dia pun happy juga kalau you dah buat kerja sedikit kat sana dan tolong bantu matikan bakteria-bakteria jahat semua tu. Baik. Ada orang juga kata bila you buat cara makan banyak kali kunyah ni lebih pada yang sepatutnya, dia tidak ada magic figure. Saya katakan lagi lama lagi bagus, sampai lumat, kata orang Melayu, sampai jadi air liur balik. Wah, kita cuba buat boleh? Saya pernah buat dulu-dulu, tapi tak tahan lama lah. Buat perangai lama balik. Dia buat perangai budak-budak balik, pakai nak telan je, betul tak? Terutama sekali kalau kita lapar dan kita terburu-buru. Oh, habis cerita. Sebab tu orang kata kalau terburu-buru makan, tak sempat ni, tak rapi baca doa pun, pakai kadang-kadang terlepas itu semua. Setan datang lah. Lagi dia suruh makan. Laju lagi. Bila laju lagi, ini dia. Selalunya otak kita dengan sains memerlukan lebih kurang 20 minit untuk dia merasa kenyang. Dia bagi signal kata kenyang. Berarti kalau you makan yang 10 minit baru tadi, you masih lagi tak dapat signal yang you kenyang. Faham tak? Jadi kalau you makan lambat, campur tolak, dah habis 20 minit. Jadi kalau you slow sampai 15 minit, dia dah sampai sikit. Bila 20 minit, dia kata cukup, dah kenyang. Tapi kalau you makan 5 minit, habis satu pinggan semua, dan dia kena tunggu lagi 15 minit, you masih lagi rasa lapar. Padahal sepatutnya banyak makanan yang you ambil 5 minit tu pun dah cukup. Tetapi sebab you cepatkan, you kompreskan dia, maka you tak rasa kenyang. Bila tak rasa kenyang, you makan lagi. By the time apabila makanan tu dah cukup lebih kurang 20 minit, you rasa kenyang. Tapi balance atau extra dah banyak masuk dalam mulut you. Masuk dalam, by that time dah masuk kat perut you lah kan. Itu yang jadi congested tu, jadi berlungguk jadi tu kan. Jadi kita tak sempat bagi brain kita signal kepada body kita yang kau sebenarnya dah cukup. Itu yang orang kalau makan slow, dia rasa kenyang, dia tak akan makan lebih. Kalau dia nak pun tak boleh. You perasan tak? Ada kadang-kadang tu you makanan tu sedap macam mana pun, you dah tak boleh tolak lagi dah. Macam apa? Dah kenyang sangat-sangat. Orang putih panggil satiety center you dah disempurnakan, dah dipuaskan. Dan you akan makan lebih, orang kata kurang daripada kebiasaan. Okey, bagus. Setengah kajian daripada Hiram Sinya ni, ada seorang, saya tak tahu daripada mana asal dia. Dia buat kajian untuk daging. Kalau betul-betul nak lumat halus supaya dia senang, bahagian perut tak banyak hydrochloric acid diperlukan sangat tu. Stomach kita kan selalu masalah reflux, masalah GERD, masalah gastrik, semua tu ada kaitan dengan asid-asid ni kan. You kena kunyah sampai 60 kali. Macam mana dia buat eksperimen tu? Mak Saleh kan suka buat eksperimen tu. Jaga baik. So, bahan-bahan yang you nampak macam tak berdaging pun, you kena banyak kunyah. Umpamanya yang berkulit seperti jagung, seperti kacang-kacang, semua tu biar kita kunyah sampai lumat. Kadang-kadang kita rasa macam kita makan cashew nut ke hazelnut ke atau pistachio tu kan 3-4 kali you rasa macam dah lumat, sebenarnya tak lagi. Okey, minimum saya rasa macam 20 kali baru sesuai lah kan. Baik. Tapi kita ambil ramai-ramai yang kata sampai 32 kali tu. Macam dia orang seronok sangat dengan angka 32 tu. Tapi ingat dia bukan kita kena taksub kepada 32. Yang penting ialah tengok keras lembutnya makanan. Apa yang penting ialah sampai dia lumat dan lunak bila makan tu, rasa best. Nikmat anugerah Allah ni yang penting. Kadang-kadang kita tak sempat nak kata thank you pun. Sebab apa? Kita duk fikir benda lain.
kita nak kejar waktu, kita perangai lama tak habis-habis, makan lahap, dan dari sudut nak kuruskan badan pun yang paling untung ialah dengan kunyah lebih. Ada orang buat satu eksperimen, dia bagi dua kumpulan ni. Yang ni makan macam biasa, yang ni dia train untuk makan tambah, saya kata apa tadi, dari segi waktu, jumlah panjang ni dia makan tu, berapa kali dia kunyah, semua tu dia dapati kumpulan yang kunyah lebih tu kurus badannya lebih daripada mereka yang tak tukar langsung berapa kali dia kunyah tu. Ni untung ni. Dan dia kurang, saya kata apa, bloating, kembung perut, kurang masalah pencernaan, dan ujung-ujung sekali ialah orang diabetes dan orang yang ada metabolic syndrome seperti blood pressure dan kolesterol, dan orang yang ada insulin resistant, rintangan insulin tu banyak improvement dengan cuma kunyah lebih je. Katakan dibandingkan makan macam dulu juga, tapi kalau dia tambah aja dengan berapa kali dia kunyah, lepas tu dia belajar pula makanan-makanan yang sihat, confirm. Saya ulang, confirm ada impaknya. So, kita tutup cerita pada malam ni, iaitu kita kena slow makan. Okey, saya pun nak kena ingatkan diri saya, biar sekurang-kurangnya sebahagian daripada kerja yang harus dilakukan oleh perut kita dan small intestine, inilah dua tempat lagi yang banyak kerja sangat, okey, supaya mereka lebih orang kata apa, banyak bekerjasama. Jadi peranan mulut tu dah dibuatkan secara maksimal dahulu. Slow motion, bila jadi dipanggil bolus tu, nak masuk ke bahagian stomach, bolus tu dah cukup dengan air liurnya, dengan dia punya persediaannya. Bila masuk je, sikit lagi dia buat kerja, beres. Itu yang kita nak kan. Jadi tuan-tuan sekalian, cukup dulu. Saya mengharapkan you belajar sesuatu. Bagi saya, topik pada malam ni cukup cantik, sebab dia praktikal. Bukan sesuatu yang mitos atau saja-saja direka. Banyak kajian sebenarnya. Kalau orang buat atas pada 20-30 kali kunyah mengikut keadaan tekstur makanan tu. Saya kira ini satu penemuan yang best. Walaupun orang dah tahu, orang tua-tua dulu selalu nasihatkan kita jangan makan kelang kabut. Atuk saya selalu ingatkan, hang kalau makan macam ni, hang memang berkawan dengan setan lah. Jadi dia nak takutkan kita. Orang tua-tua dulu pandai pakai kawan dengan setan ni. Jadi kita kan tak mau kawan dengan setan. Semua tak mau, masa tu kita ikutlah slow. Baik, yang penting malam ni jangan makan laju-laju. Itu saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saca inci yang kita tambah dengan vitamin E itu. So yang ni pun original saca inci, cuma kita tambah vitamin E untuk awet muda dan untuk penglihatan mata, dan juga untuk orang yang banyak parut-parut ataupun dah jadi jerawat jeragat ni. Nak tak? Okey, kita doakan semua selamat. Semoga hidup anda di dunia ni bahagia, akhirat syurga, dan seperti biasa apa dia? Supaya you let go and feel good all the time. Bye.